Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, giliran Puad Zarkasi pula disekolahkan. Puad Zarkasi tidak harus lebih-lebih menganjing rakan sendiri. Itu tajuk daripada tulisan sabudin.com. Meskipun baru balik dari mengikuti rombongan Perdana Menteri dalam lawatan ke UNGA di New York, dan kemudian membuat posting atau hantaran di media sosial yang mempertahankan Anwar Ibrahim daripada kritikan pembangkang, ia bukanlah lesen untuk ahli MT UMNO merangkap Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Dr. Puad Zarkasi untuk berlebih-lebih boleh melakukan troll atau menganjing Menteri PKR yang tidak disukainya. Dalam troll dan menganjing terbaru yang dilakukannya pagi tadi, di sebalik desas-desus Anwar akan melakukan rombakan kabinet, Puad menyarankan agar Rafizi Ramli dipindahkan daripada Menteri Ekonomi kepada Menteri Pelancongan. Katanya Rafizi sebagai Menteri Ekonomi gagal mengemukakan formula yang luar biasa, melainkan sekadar cadangan biasa iaitu masak dan makan di rumah. Tambah beliau, mungkin Rafizi berjaya mengemukakan formula pelancongan yang berkesan selepas dipindahkan nanti, seterusnya tidak mustahil mampu tampil sebagai Menteri Pelancongan yang terbaik. Siapapun yang membaca hantaran Puad di media sosialnya itu dapat menilai ia adalah troll atau untuk menganjing Rafizi semata-mata. Kepada Puad yang mengatakan Rafizi gagal sebagai Menteri Ekonomi lalu menganjing, wajar ditukarkan ke Kementerian Pelancongan. Elok beliau mengelak terlebih dahulu hantaran-hantaran di laman sosial timbalan Presiden PKR itu sejak beliau berada di kabinet. Semua usaha, idea, perancangan dan apa yang dilakukannya untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat sentiasa dimuatkannya dalam laman sosialnya untuk pengetahuan semua. Jika seseorang itu mengikuti apa yang Rafizi lakukan selama ini, mereka pasti tahu beliau adalah menteri yang kuat bekerja. Idea beliau misalnya masak di rumah lebih menjimatkan daripada melayan ketagihan makan di luar adalah sesuatu yang benar. Cuma masih ramai enggan menerima atau melihat kebaikannya. Tetapi itu bukanlah bermakna formula ekonomi yang dilontarkannya tidak menjadi atau tidak berkesan sama sekali. Lagipun semuanya memerlukan masa. Di samping itu, ketika Rafizi berdebat dengan ahli Parlimen Bacok, Sahir Sulaiman, beliau turut menerima limpahan pujian atas idea dan kemampuannya. Dalam hal debat itu, sudah tentu Puad sendiri tidak mampu berdebat sebaik atau selancar Rafizi. Malah, tidak keterlaluan kalau dikatakan Puad juga tidak mungkin berani untuk berdebat dengan Sahir, ahli Parlimen muda PAS itu. Selain itu, dengan mencadangkan agar Rafizi dijadikan Menteri Pelancongan, apakah Puad bermaksud Menteri Pelancongan sedia ada iaitu Tiong King Seng yang juga ahli Parlimen Bintulu daripada GPS sebagai Menteri yang gagal? Apa yang Puad mahu sebenarnya? Beliau ingin Tiong ditukar ke kementerian lain atau digugurkan terus? Paling penting untuk diingatkan kepada Puad sebelum mahu menganjing menteri-menteri bukan daripada UMNO dalam kerajaan perpaduan atau rakan sendiri, sedarlah dulu kedudukan dan kekuatan UMNO itu ketika ini. Kita ini kalau nak menganjing orang lain, cermin diri dan parti sendiri terlebih dahulu. Jika benar-benar kuat, bolehlah diterima. Tapi kalau kita pun lebih ditolak rakyat, bahkan nak menang di pelanggai 7 Oktober depan ini pun masih mencungap-cungap, baiklah belajar untuk berhati-hati. Lagi pula, tidak semua Menteri UMNO menunjukkan prestasi yang baik dalam tugas mereka sejak 10 bulan lalu. Kenapa tidak Puad bersuara mencadangkan kepada Perdana Menteri agar Menteri-Menteri UMNO yang tidak berprestasi baik itu dipindah atau digugurkan? Terlebih penting untuk Puad sedar sebelum beliau terus bertambah seronok melakukan troll atau menganjing menteri lain pula selepas ini, terutama daripada PKR atau PH. Ingatlah bahawa isu DNAA Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi masih merupakan beban yang terpaksa ditanggung oleh Anwar dan kerajaan perpaduan. Entah-entah sehingga ke PRU 16 akan datang. Kenapa pula
Puad tak nak troll dan menganjing Zahid Hamidi dalam hal tersebut. Ditulis oleh Sabudin Hussein 29 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Nak salahkan orang, cuba cubit pihak sendiri. Manalah tahu itu salah sendiri. Itu kata-kata komen daripada netizen berkaitan dengan komen PAS dalam pilihan raya kecil di Dun Pelanggai. Apabila ada yang mengatakan bahawa kempen PAS begitu diintimidasikan oleh polis, di mana-mana kempen ada polis, di mana-mana kempen ada polis, itu kata PAS. Namun demikian, ini rupa-rupanya yang berlaku, yang anda mungkin tak tahu dan perlu anda sebarkan kepada orang ramai. Ini apabila Raja Bahrain mengatakan bahawa Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berkata, PAS tak patut salahkan polis, mereka yang panaskan suhu politik di pelanggai. Makna kata, jangan salahkan orang kerana salah sendiri. Jangan pandai-pandai buat panas tapi takut pula dengan polis. Lebih kurang begitulah kata-katanya. Jadi berhentilah menyalahkan orang kalau itu dah terbukti memang salah sendiri. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berpendapat, PAS tidak patut menyalahkan pihak berkuasa yang mendakwa ramai polis semasa tempoh berkempen di pelanggai. Kata Raja Bahrain, merekalah iaitu PAS yang memanaskan suhu politik negara dan pelanggai dari awal minggu pertama lagi kempen, katanya menerusi kenyataan hari ini. Sehubungan itu, beliau agak hairan dengan kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang rimas dengan kehadiran polis semasa kempen pilihan raya kecil PRK Dun Pelanggai. Sebagai pakar undang-undang, beliau sudah tentu sedar betapa penting nilai keselamatan awam, terutamanya apabila hadir ramainya orang luar yang tidak dikenali berkunjung ke pelanggai. Lebih baik pihak polis bersikap berhati-hati, menjaga ketenteraman, daripada leka tidak memantau waktu yang mungkin berlaku ketegangan dalam kempen pilihan raya ini, kata beliau lagi. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Terengganu menegaskan PAS telah menyumbang ke arah ketegangan politik tempatan semasa di pelanggai dengan ceramah provokasi berapi-api oleh salah seorang menteri besar mereka. Dalam kempen di pelanggai, serangan keterlaluan terhadap ahli DAP berbangsa China tentang kegunaan atau penggunaan ayat Al-Quran yang Dewan Penyokong Bukan Islam PAS sendiri pernah lakukannya, diapi-apikan di kawasan pelanggai yang mempunyai 20% pengundi Cina, ujarnya. Raja Kamarul berkata, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor telah membayangkan jutaan orang Islam akan membanjiri Kuala Lumpur berdemonstrasi protes insiden Hoadly dari DAP. Tidak cukup dengan itu, serangan peribadi menyentuh keadaan tubuh badan ahli DAP juga berlaku sambil juga mengatakan akan ada APEC bersolar pendek mengajar agama di masjid suatu hari nanti. Dengan situasi yang memanaskan suhu politik tempatan, lebih baik pihak polis lebih berjaga-jaga supaya api kebencian itu tidak merebak, ujarnya lagi. Justru, kata beliau lagi, politik kebencian agama dan kaum memang patut diawasi oleh polis di Dewan Undangan Negeri Pelanggai kerana PAS yang telah menyumbang ke arah wujudnya situasi tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan yang pasti akan mematikan semua tomahan fitnah yang dilemparkan oleh khususnya walaun-walaun para pengikut-pengikut tegar yang suka memfitnah tentang tabung haji. Walaupun sudah diputuskan oleh mahkamah tentang hal ini dan
di mana pemimpin tersebut telah memenangi kes saman tersebut, namun masih lagi bertebaran fitnah yang menyatakan kononnya aset di tabung haji telah dijual kepada orang yang bukan beragama Islam. Tetapi dengan laporan daripada Harapan Daily pada pagi ini, ianya sekaligus telah pun menafikan fitnah, telah mematikan fitnah itu secara total. Dan bantu saya untuk share video ini supaya semua orang tahu bahawa apa yang mereka kata tentang tabung haji itu ialah satu fitnah yang besar. Dengan tajuk aset tabung haji terbukti tidak dijual kepada bukan Islam, pas nyata tabur fitnah. Aset tabung haji yang berjumlah kira-kira 19,9 bilion ringgit yang dipindahkan kepada syarikat bertujuan khas SPV pada tahun 2018 ketika di bawah bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng terbukti masih ada. Pemulangan semula aset tabung haji seperti diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan juga. Bukti tuduhan PAS kononnya aset tabung haji yang diletakkan dipindahkan kepada SPV sudah diserahkan kepada pemilikan bukan Islam adalah tidak benar sama sekali. Saudara-saudara sekalian, dengan pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka kita boleh sahkan bahawa aset tabung haji masih dimiliki oleh tabung haji dan tidak seperti yang disebarkan, difitnahkan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini isu yang lebih panas lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan dan keputusan terkini daripada Anwar Ibrahim yang paling menarik pada hari ini. Anwar Ibrahim kata tamadun runtuh kerana nilai dan akhlak tak diberi tumpuan. Kejayaan sesebuah tamadun merupakan hasil pemimpin yang mempunyai hati nurani yang bersih dan tidak hanya bergantung kepada kerangka ekonomi, sosial, pendidikan dan teknologi, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berkata tanpa ciri itu pada pemimpin, sesebuah tamadun akan runtuh sekiranya soal nilai dan akhlak tidak diberi tumpuan dalam agenda pembangunan tamadun. Dalam dunia moden dan teknologi maju, kena ada nilai dan akhlak. Tamadun yang runtuh bukan sebab ekonomi atau sosial, tetapi kerana tiada nilai dan akhlak. Sebab itu tata kelola rosak, kata Anwar Ibrahim lagi. Apabila tata kelola lemah, negara akan jatuh, kata Anwar ketika menyampaikan amanat pada Majlis Ilmu Madani dan sesi dialog Perdana Menteri bersama Pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Agensi Agama di Sri Perdana di Putrajaya semalam. Anwar berkata sejak beliau memimpin Kerajaan Perpaduan pada November lepas, agenda untuk mengangkat martabat Malaysia di mata dunia menjadi agenda terutamanya, dengan dibantu barisan Menteri Kabinet yang mewakili pelbagai kaum dan agama. Saya pegang jawatan ini, Alhamdulillah, dan saya selesa. Saya tak perlu wang berjuta-juta untuk beli harta, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak perlukan itu, tapi saya nak buktikan. Sesungguhnya di Malaysia ini ada Melayu Islam yang berpegang dengan fahaman Islam dan boleh angkat martabat negara, kata beliau yang juga Menteri Kewangan. Menyentuh peranan JAKIM, Anwar berkata, peranan jabatan itu di bawah pimpinannya lebih luas berbanding sebelum ini kerana khidmat nasihat serta pandangan JAKIM diperlukan dalam setiap urusan takbir urus negara dan menyatakan penghargaannya terhadap setiap pandangan yang dikemukakan daripada agensi berkenaan. Majlis Ilmu Madani dan sesi dialog Perdana Menteri bersama pegawai JAKIM yang bermula pukul 6.30 petang itu dihadiri kira-kira 300 pegawai hal ehwal Islam JAKIM dari seluruh negara. Hadirin turut bersolat maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Imam Masjid Sultan Mizan Zainal Abidin Zulkifli Adimun, disusuli dengan bacaan doa dan tausiah atau nasihat yang disampaikan oleh
Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Dr. Lukman Abdullah, dan kemudiannya mereka menunaikan solat isyak secara berjemaah. Majlis ilmu sedemikian diadakan secara berkala di seri perdana kediaman rasmi Perdana Menteri sejak diperkenalkan Anwar pada 22 Disember 2022 dengan pengisian tausiah yang disampaikan ulama terkenal dari dalam dan luar negara serta solat secara berjemaah. Antara ulama yang pernah menyampaikan ceramah di majlis berkenan ialah Imam Besar Masjid Al-Aqsa Sheikh Dr. Ekrima Sabri, ulama dari United Kingdom Sheikh Ahmed Muhammad Saad Al-Maliki Al-Azhari Al-Hassani, dan ulama dari Gambia Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.